الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT, ya, kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah SWT serta keizinan daripadanya, diberikan kita kesihatan, diberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita dapat melapangkan masa datang daripada rumah menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap langkah yang kita langkah mendapat satu pahala, ditingkatkan satu darjat dan dihapuskan dosa-dosa kita. Dan apabila kita solat berjemaah, Allah Subhanahu Wa Taala gandakan pahala ganjaran solat tersebut sehingga 27 kali ganda. Ya. Kemudian kita niat duduk bersama-sama mengaji Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dalam satu majlis
mengasihi Allah Subhanahu wa taala, majlis zikrullah. Dalam masa yang sama kita mempelajari akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang berkumpul majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, ya, dibacakan ke atas mereka akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak belajar tentang firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan dengan bahasa Arab, dalam bahasa Arab yang kita tak faham. Jadi diturunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman untuk kita sebagai umat Islam. Yahdi lillati hiya aqwam. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran melainkan untuk rahmat dan penyembuh, syifa, penyembuh kepada orang-orang yang beriman. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman, maka kita kena tahulah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita supaya kita dapat ikut apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada dalam majlis ini supaya dihuraikan sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Ibnu Katsir ini, supaya kita dapat memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam perkataannya. Tafsir ini terlalu luas. Apa yang saya sampaikan melalui kitab Ibnu Katsir ini daripada kitab-kitab tafsir yang lebih banyak lagi, ya. Dan huraiannya lebih banyak lagi, lebih mendalam lagi. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sedikit kita duduk dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan dan memberi kita kerahmatan dan juga keampunan di sisinya, supaya kita dapat, ya, memahami apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rahmat apabila kita dapat amalkan apa yang disampaikan. Dan seterusnya kita dapat keampunan Allah apabila kita mengelakkan diri kita daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita rasa kita bersalah, maka kita akan bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung, ya. Surah An-Nisa ayat 127. Setelah kita membincangkan huraian tentang ayat sebelumnya 126, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang dikasihinya, orang yang dikatakan sebagai Khalilullah. Disebabkan apa? Disebabkan amalan Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu amalan menerima tetamu, menyukai tetamu, mencari tetamu, ya. Bukan dia suka kata tetamu datang, bahkan dia mencari tetamu supaya datang ke rumah dia. Dan malaikat telah datang ke rumahnya dan berlaku dialog di antara malaikat dengan Nabi Ibrahim, mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengasihinya, menjadi khalilnya. Disebabkan apa? Dia suka memberi sesuatu tanpa meminta sesuatu. Ini amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim diangkat darjat menjadi Khalilullah, ya. Jadi insya-Allah ujian untuk kita, sekiranya tetamu datang ke rumah, kita kena sambut dan sebagainya, ya. Kita suka kepada majlis, ya, yang diadakan di rumah, ataupun apa yang orang lain buat majlis yang ada di rumah, tahlil ke apa ke, itu semua adalah cara-cara untuk membawa tetamu ke rumah. Dengan kita buat majlis rumah terbuka ke hari raya, sebelum ni kita tak beraya, kan. Raya puasa tahun ni memang tak raya. Dah tak raya dah tahun ni. Satu kelainan, satu norma baru, ya. Bukan dapat norma baru. Kita punya keadaan kita dah berubah. Jadi kesempatan sekarang ni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masih lagi dibolehkan. PKP. P. Ya, dulu PKP mula-mula tak boleh siapa pun datang rumah. Ya. Imam mak bapak kita sendiri pun, kita nak ziarah mak bapak pun tak boleh masa PKP. Atuk meninggal pun tak boleh. Ini selingan sikit lah. Saya pergi ke Balai Polis Rendah nak ambil anak saya di yang positif corona di Seremban. Masa nak ambil surat kebenaran lepas sepadan, ada satu India tu nak minta balik kampung. Ke mana? Balik ke Kedah. Ya. Atuk dia meninggal. Asal dia boleh bagi seorang je. Dia desak-desak dia nak 2 orang. Lagi keluar je bos, ketua polis tu keluar, pegawai yang pun tak kenal. Dia tanya balik suara sidik. Oh, atuk bukan waris dekat, tak boleh pergi. Langsung tak boleh pergi. Mula-mula dia bagi seorang. Dia minta nak dua lah, tak boleh. Langsung tak boleh pergi. Tu ceritanya PKP. Nak ziarah atuk pun tak boleh. Ya, siapa datang rumah kita tak boleh. Jadi sekarang dilonggarkan. Itu nama rezeki perjumpaan, tuan-tuan. Kita sebenarnya hidup dengan izin Allah SWT. Kita diberikan keizinan untuk datang masjid, dapat solat berjamaah. Ini semua adalah rahmat besar di sisi Allah SWT. Ya, kita bersyukur kerana negara kita ni sudah mendapat kelonggaran. Ya, kes dah makin kurang. Memang walaupun sekarang nampak jap turun jap naik kan, tapi keseluruhannya dah kurang dah. Berlaku satu tempat je, Sabah dengan Kedah, itu je. Tempat kita dah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini, yang mana kita dapat berkumpul dan kita boleh buat majlis, apa-apa majlis. Syaratnya ikut SOP. Syaratnya ikut SOP. Jadi peluang lah untuk kita buat. Tak tahu tahun depan ada peluang lain ke tidak, wallahu a'lam. Ya, haji tak boleh tahun ni. Dalam sejarah, orang tua-tua kita pun dulu susah-susah macam mana pun pergi haji naik kapal. Tak ada kapal terbang, naik kapal pergi juga berbulan-bulan. Sejarah dalam hidup orang-orang tua lah. Macam kita memanglah tak pernah lagi merasai macam mana kan zaman dulu kan. Kita berapa puluh tahun, ada hampir nak 70, 80, 90 tahun umur, tak pernah berlaku sejarah dalam hidup dia lah. Sebelum tu pun ada berlaku tak boleh pergi buat haji. Ya, ni tahun ni tak boleh pergi haji. Tahun ni juga tak boleh kita nak buat korban. Setengah tempat lah tak boleh. Maknanya tak secara umum. Raya pun tak boleh, raya puasa, pergi haji pun tak boleh. Nak berkorban pun terhad. Setengah-setengah tempat. Surah tak boleh. Surah di masjid ni. Masjid yang ikut SOP, yang mau. Ada yang tak nak. Masjid Sungai Buaya dia ada setengah masjid buat. Ada setengah masjid tak mau ikut SOP. Nak kena injek apa semua kan. Jadi korban pun terkorban juga. Kita nak berkorban tak boleh, itu dengan izin Allah SWT. Jadi bersyukur kepada Allah. Itulah Nabi Ibrahim AS mendapat title Khalilullah disebabkan apa? Disebabkan dia sukakan tetamu dan suka memberi sesuatu tanpa minta sesuatu. Ya. Dan pada malam ini kita masuk kepada ayat tentang yastaftunaka fin nisa, dan mereka meminta fatwa kepada wahai Muhammad mengenai hak dan kewajipan kaum perempuan. Ya, perempuan ni ada hak dia. Tak kira lah dia siapa. Di sini dimasukkan di sini, qulillahu yuftikum fihin. Katakanlah olehmu Allah akan memberi keterangan fatwa kepada kamu mengenai mereka. Perempuan tu hak mereka itu. Wa ma yutla alaikum fil kitab, dan juga ada difatwakan dalam apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam kitab Al-Quran. Maknanya sebelum ni ada cerita dah, pak wanita ni, apa dia? Sebagai, kalau katalah ni sebagai seorang isteri, ya, kalau suami ni meninggal, hak dia berapa? Kalau dia sebagai seorang anak, dia pun ada hak juga, ya. Kalau mak bapak dia meninggal, ada hak sebagai seorang anak walaupun sikit. Lelaki dapat banyak, perempuan dapat juga. Ke tak dapat? Ni nak cerita di sini. Disebabkan apa? Disebabkan ni pada zaman jahiliyah dahulu, ya,
Di zaman jahiliyah, ya, mereka menafikan hak satu orang perempuan tu, ya. Diriwayatkan oleh Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha yang berkata tentang ayat ini, pemuda yang menjadi wali berkuasa ke atas seorang wanita yatim yang mendapat peninggalan harta pusaka yang sudah bercampur menjadi satu dengan harta milik si wali. Kebiasaannya menurut adat jahiliyah, pada zaman jahiliyah ni sebelum Islam, sekiranya wanita yatim yang cantik, dia akan menjadi pasangan pada si wali, iaitu orang yang jaga dia untuk berkahwin dengannya. Wali dia, zaman pakcik dia, siapalah. Dan jika dia tidak dapat mengahwininya, maka akan berusaha untuk mencegah pemuda lain daripada mengahwini wanita itu. Dia tak bagi kahwin. Wali itu kahwin sendiri dengan perempuan cantik ni. Cantik dia nak, tak cantik tak nak. Kalau dia tak nak kahwin, dia tak bagi orang lain kahwin dengan perempuan. Sebab apa? Kalau kahwin nanti dapat harta kan. Dia tak bagi. Dia nak conquer harta orang yang meninggal ni, waris ni, ya. Jadi datang Islam, nafikan semua, ya, nafikan semua perbuatan tu. Maka perbuatan itu perbuatan orang-orang jahiliyah, ya, tak sepatutnya berlaku, menzalimi hak, ya. Sepatutnya perempuan tu dapat, ya, dia pula yang ambil kesempatan. Jadi turunlah ayat ini, apa yang dibaca kepada kamu dalam Al-Quran, iaitu ayat 2 dan 3 dalam surah An-Nisa, iaitu pembagian harta pusaka dah ada dah dulu. Walakum nisma taraka azwajukum tu semua. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang. Turun ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang tak bagi mereka melayan anak-anak yatim yang di bawah jagaannya dengan sewenang-wenangnya, tak boleh. Kita nak layan anak yatim ni suka hati kita, ya, mak bapak tak ada, kita suka hati kita yang buat sewenang-wenang, tak boleh. Allah larang, ya. Inilah Islam menjaga, ya, menjaga semua, tak kira siapa, ya. Di mana yang dibolehkan, dibenarkan. Mana yang tak dibenarkan, dilarang. Tak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bagi. Kalau benda tu menzalimi. Jadi Allah SWT Maha Adil. Mereka boleh mengahwini anak yatim yang berada di bawah jagaannya. Siapa yang boleh anak yatim boleh jaga, namun harus dipenuhi syarat-syarat yang lazim seperti mas kahwin dan lain-lainnya. Siapa yang jaga boleh kahwin dengan anak yatim, ya. Kecuali kalau muhrim dia lah, tak boleh lah. Yang jaga dia bukan bapa, mak angkat atau ayah angkat dia. Yang jaga tak kira siapa lah, yang jaga anak yatim boleh kahwin, sebab tak ada hubungan. Dengan syarat ikutlah hukum Islam, ada mas kahwin dia dan lain-lain. Dan jika tidak berminat mengahwini, tak nak kahwin anak yatim tu, adalah dia tidak menuntut kesempatan bagi anak bawah jagaannya itu mendapat suami yang diingininya. Ya, maknanya kalau perempuan, kalau dia tak nak kahwin dengan anak yatim tu, jangan pula halang. Macam jahiliyah, dia tak bagi, dia tak nak kahwin, tak dapat kahwin dengan perempuan tu, dia pula halang orang lain supaya jangan kahwin. Dalam Islam tak boleh. Kita tak boleh menghalang, biar dia cari suami yang diingininya. Ya, sedangkan bagi dirinya Allah SWT telah beri kelonggaran. Ya, telah beri kelonggaran. Mengenai anak-anak yang masih dipandang lemah, lelaki atau perempuan, yang menurut kebiasaan jahiliyah tak boleh memperolehi harta pusaka. Laki perempuan masa zaman jahiliyah tak boleh, harta pusaka tak ada. Dia potong terus. Meninggal mak bapak, anak-anak apa semua, pusaka tak turun kepada anak-anak dia. Itu zaman jahiliyah. Ya. Maka amalan ini telah ditinggalkan dan anak-anak itu diberikan bahagiannya daripada pusaka itu sesuai dengan ketentuan faraid. Ini faraid ini memang susah lah. Kena tanya orang yang mahir berapa bahagiannya. Laki berapa bahagian,
perempuan berapa bahagian, ya. Kalau tak ada anak laki-laki, macam mana, kalau perempuan macam mana, itu semua ada bahagian-bahagian dia. Tapi lelaki biasanya 2 kali ganda. Untuk laki-laki 2 kali ganda daripada wanita. Dan penutup ayat ini Allah SWT menyuruh mereka adalah mengurus anak-anak yatim secara adil, kerana kebajikan apa sahaja yang kita lakukan, Allah SWT Maha mengetahuinya. Kena buat secara adil lah. Ini diperintah Allah SWT. Jadi datang Islam melarang daripada kita memberi, tidak memberi hak kepada orang-orang yang sepatutnya menerima hak ni. Seterusnya ayat 128 hingga 130. Wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul daripada suaminya nusyuz, kebencian, au i'radan, dan tidak melayaninya, fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua yang sebaik-baiknya. Wasulhu khair, kerana perdamaian itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusu syuh, bagi mereka daripada bercerai-berai, ya, perdamaian lebih daripada bercerai. Sedangkan sifat bakhil, kedekut, tidak suka memberi ataupun betul ansur, itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Wa in tuhsinu wa tattaqu, dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Ini bab orang nak kahwin. Jadi bab orang yang dah meninggal, mak bapak meninggal sebab harta anak ini, yatim ni kan. Bertanya pada hal fatwa tentang orang-orang yang dah, ya, orang perempuan yang dah ditinggalkan mak ayah mereka, harta pusaka macam mana. Ini cerita orang kahwin pula. Macam mana cerita orang dah kahwin? Allah Ta'ala dalam 3 ayat di atas menekankan hubungan suami isteri. Tekankan hubungan suami isteri. Ya, misalnya orang muda dah lama-lama nak kahwin kan, bila kahwin ada masalah. Kadang-kadang belum kahwin ada masalah. Bertunang elok ni, sampai masa menikah, hari pernikahan tu buat hari apa? Buat kenduri biasa, tak jadi kahwin. Ada tak berlaku? Ada tak? Ada dalam masa cerita TV, masa drama. Hari nikah itu tak jadi nikah, ya, jadi buat majlis lain ataupun ada berlaku sesuatu lah, tak jadi kahwin, berpisah sebelum dinikahkan. Itu kadang-kadang menyebabkan pengantin jadi tekanan lah. Kadang berlaku di percampuran ataupun ada masalah keluarga lah kan. Pihak keluarga lah, mak ayah, pasangan dah okey dah, mak bapak, keluarga ni, pengantin ni yang masalah. Cancel pula lah ini. Orang tu nak kahwin dia cancel pula. Dah jadi angau lah kawan ni, pengantin ni, bakal pengantin nak kahwin lah, cancel, bayangkan. Ada kadang-kadang pengantin tu pula buat hal, yalah, macam-macam lah yang berlaku. Yang kadang-kadang mengalami keretakan dan gangguan disebabkan sikap acuh tak acuh daripada pihak suami terhadap isteri. Dan kadang-kadang hubungan itu terputus disebabkan perceraian. Bercerai terputus lah, ya. Ada juga sikap acuh tak acuh suami kepada isteri, nak bagi nafkah pun tidak, layan apa pun tidak, tak balik rumah, asyik melepak kat luar, dia tak balik-balik rumah. Tak ada macam orang kahwin lah. Tak ada ukur orang kahwin, macam orang bujang, tak ada tanggungjawab. Maka dalam keadaan pertama, jika seorang isteri takut terjadinya perubahan sikap suaminya tentang sikap kasih sayang yang tidak diindahkan oleh suami, maka ia dapat berdamai dengan cara melepaskan ataupun mengurangkan sebahagian daripada hak-haknya sebagai isteri,
seperti nafkah, sandang atau penginapan yang dapat diterima oleh suami bagi membaik pulih keadaannya. Jadi dalam keadaan macam ni, kadang suami ni kisah ni sebabkan apa? Saudah bin Zam'ah ada salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah umur dah di sini, namanya Saudah binti Zam'ah, Ummahatul Mukminin. Kerana takut diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rela melepaskan haknya, iaitu giliran menginap. Maknanya dia mengurangkan hak, dia bagi kelonggaran supaya hubungan antara dia dengan Rasulullah tu bertambah baik. Dia bagi hak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini kes ni dalam ni lebih kepada orang yang berpoligami, lebih kepada orang yang isterinya lebih daripada satu. Yalah. Kalau ada yang lebih daripada satu kat sini, tahniah lah. Ni ayat ni kenalah kepada dia, pada tuan-tuan lah. Kan? Ada di sini. Kalau ada tahniah. Ya? Ada, alhamdulillah. Hebat lah tu. Ya. Saya tak dapat lagi ni, ya. Tak dapat lagi nak amalkan ayat ni lagi, tak dapat amalkan lagi. Dan isteri saya pun belum dapat amalkan lagi. Tapi isteri Rasulullah dah dapat amalkan. Kerana dia bagi kelonggaran hak dia. Katalah malam ni giliran dia. Giliran yang mana Rasulullah datang tempat dia. Itu hak orang kahwin ni. Kahwin dua dia kena kenaikan hak dia. Iaitu giliran tu kena buat 1, 2, 3, 4. Katalah 4 kan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4 kena buat giliran. Ya. Kalau giliran dia tu dia tak boleh skip. Giliran kata 1, dia skip 2. Giliran 1 lagi, skip 2 lagi. Skip 2 je banyak kan. Yang 2 ni muda, yang 2 dan giliran 1 ni dia tak pergi, dia pergi 2 juga. Memanjang 2. Tapi yang kat sini alhamdulillah lah. Ya. Jadi Saudah bin Zam'ah kerana takut diceraikan, maka dilepaskan hak dia. Jadi dia lebih suka hak dia bagi giliran pada Rasulullah. Sebab dia pun dah tua kan, bagi Rasulullah lebih suka dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia gembira. Ya. Dia sedia korbankan diri dia untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah ni. Tambahnya cinta dia bila dia bagi kepada dia. Diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita bahawa Rasulullah SAW dalam hubungan dengan isteri-isterinya tidak membeza-bezakan di antara satu sama lain dan tidak memberi kelebihan kepada seorang isteri ke atas isteri yang lain. Tengok, Siti Aisyah sendiri beritahu bahawa Nabi tak beza-bezakan di antara satu sama lain. Mengenai giliran bermalam ataupun datang mengunjungi rumah-rumah isterinya, walaupun hanya sekadar menjenguk dan tidak menyentuh. Sekadar jenguk je, tak sentuh pun, kecuali apabila sampai ke rumah isteri pada giliran malam. Pergi dulu. Dia takkan jenguk walaupun rumah sebelah kan. Walaupun rumah sebelah je. Dan giliran orang sebelah, dan giliran rumah ni, dia tak pergi jenguk. Jenguk pun tak ada, sentuh pun tidak. Kalau tengok pun dia sentuh lagi lah kan. Kalau hebat lagi, call WhatsApp pun tak ada, tak layan dulu. Layan dia dulu. Itu je. Dia pengalaman tak ada, tak boleh cerita sangat lah. Yalah. Ni kalau orang yang dah ada pengalaman ni, tuan-tuan, habis kenanya. Kena apa? Kena cabar lah. Ini sebenarnya sama juga. Tak adalah cabaran challenge tu, tak ada lah. Selamat tuan-tuan ya. Panggillah ustaz yang 2-3. Di cerita bab ni memang kenalah orang. Itu dia. Jenguk pun tidak, apatah lagi sentuh, kecuali pergi dulu, giliran tu dulu. Dah pergi rumah tu dulu. Minta izin katakan, dah minta izin, okey. Dan apabila Saudah bin Zam'ah merasakan diri sudah tua dan khawatir pada Rasul bahawa Rasulullah akan menceraikannya, dia berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam,
Hari ini aku relakan untuk Aisyah. Ada juga riwayat daripada Ibnu Abi Hatim daripada Khalid bin Ar'arab bahawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang tentang maksud ayat ini. Dia menjawab, seorang laki-laki memiliki seorang isteri, tetapi hatinya sudah tidak tertarik lagi kepada isterinya itu, sama ada daripada rupa yang sudah tidak menarik, ataupun kerana sudah lanjut usia, ataupun kerana perangai buruk. Ini juga boleh dimaksudkan ayat ini, ya. Sedangkan perempuan itu sendiri berasa sedih takut diceraikannya, maka jika si isteri itu meringankan pembayaran maharnya sekadar untuk diceraikannya, halallah bagi si suami ataupun si suami dibebaskan dari giliran hari, maka tidaklah suami itu dipandang bersalah, ya. Kalau katalah dilebihkan pada yang lain tapi dapat keizinan, itu bukan satu kesalahan untuk orang yang berbuat poligami. Diriwayatkan oleh Rafi'ah bin Khalid, salah seorang daripada sahabat Ansar Rasulullah SAW, mempunyai seorang isteri yang sudah lanjut usia. Ada kisah seorang sahabat Nabi SAW. Ni pengajaran, ya. Pengajaran, bukan nak tengok keburukan sahabat-sahabat ni. Kita tak boleh mengata kepada sahabat ni. Sebab mereka itu adalah radhiyallahu anhu wa radu an. Allah redha pada mereka. Allah SWT redha kepada sahabat. Kita tak boleh kata apa-apa kepada sahabat, ya. Cerita mereka tentang apa yang berlaku itu semua adalah iktibar untuk kita. Seperti pada peperangan Uhud, sahabat-sahabat, ya, Nabi perintahkan supaya mereka jangan turun daripada bukit, tapi mereka turun juga. Itu untuk iktibar untuk kita. Bukan kita nak apa kata memperlekehkan, nak mendah-rendahkan, tak ada. Itu sebagai pengajaran kita. Sebab sahabat Nabi ini, mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah SWT, yang diredha oleh Allah SWT dunia dan akhirat. Itu dia. Amalan mereka itu, walaupun kita seumur hidup kita beribadah, tak boleh lawan challenge amalan sahabat. Ada satu sahabat ni, Ansar. Sahabat Ansar ni siapa? Mereka yang duduk di Madinah, ya, bantu Nabi SAW dan para sahabat yang berhijrah. Yang berhijrah nama Muhajirin, yang duduk di Madinah namanya Ansar. Mempunyai seorang isteri yang sudah lanjut usia, dah tua dah. Lanjut usia ni lah, dah tua lah. Ada isteri yang tua, mungkin dia muda sikit kot. Dah. Biasa sekarang ni kahwin kadang ada supaya ada lebih muda pada perempuan tu, isteri dia kadang lebih muda pada si suami. Biasa berlaku macam tu. Tapi ada juga lebih tua, kan. Tapi mungkin terlalu sudah lanjut usia, dah tua sangat, dia berkahwin lagi seorang wanita muda. Alah, ni boleh beri contoh lah, kan. Beri contoh sahabat ni. Ada berani? Ambil wanita muda, kata, kenapa kahwin muda? Kahwinlah janda-janda. Ada sahabat yang kahwin muda? Ada. Yang dimanjakannya lebih daripada isteri tuanya. Tak. Dimanjakan lebih daripada isteri tuanya. Orang muda lah. Si muda. Si isteri tak tahan terhadap layanan ni. Cerita tuan yang kita tafsir bukan-bukan pada sahabat ni. Ni sebagai pengajaran. Sifat yang berkuang dengan kita, manusia. Ada sifat cemburu, ada sifat macam-macam lah. Isteri tak tahan terhadap layanan suami yang dirasakan tak adil itu, lalu diminta cerai. Setelah jadi diceraikanlah. Setelah beberapa lama bercerai, dia kembali rujuk balik. Si isteri tua tu dia rujuk balik. Maknanya cerai, rujuk balik kahwin, dia bersama lagi, rujuk lagi. Kemudian dia kembali merasa selesa hidup sebagai isteri tua. Maknanya dia balik macam dulu lagi, kan. Isteri tua dia rasa macam dia je. Dia kembali balik. Tak puas hati lah. Kembali tak puas hati. Jadi dia minta cerai lagi sekali. Maka diceraikan kali kedua. Dia cerai ni benda tak baik, tak bagus, tapi tak, jalan terakhir, ya. Jalan terakhir. Allah Ta'ala menghalalkan cerai, tapi benda yang dibenci oleh Allah SWT. Rafi'ah bin Khalid berkata kepadanya, sahabat Ansar kata, terpulanglah kepada kamu. Ini tinggal satu lagi talak ni, tinggal satu lagi.
Kalau kau suka hidup seperti ini, ya, atau aku ceraikan kau. Maknanya nak kekal bersama, kau kena tahanlah hidup macam ni lah kan. Ada, kau kena tahan lah. Aku dah macam ni dah, tak boleh buat apa dah. Kalau tahan lah. Ataupun aku cerai kau, kalau kita ni habislah. Maka si isteri pada akhirnya menyerah. Isteri menyerah dan enggan bercerai. Okey lah, alhamdulillah. Ada? Payah nak cari. Inilah, payah nak cari isteri yang boleh tahan nak bersama. Ya, kebanyakannya fail. Yang saya lah, pengalaman saya lah, 2-3-4 orang lah yang saya dengar pun macam tu lah. Kahwin kalau tak puati yang tu, memang tak sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila lah, tak ada maaf lagi mula. Tertutup hati dah. Ini ada lagi. Dia ada lagi. Akhirnya bersama dengan suami dia, bersama dengan isteri muda dia. Alhamdulillah, ya. Tengok contoh yang baik. Bagi contoh kita yang baik, berlaku juga perselisihan, tapi akhirnya endingnya bagus. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak belajar. Bukan akhirnya yang tak baik. Akhirannya bagus, menunjukkan takwa tu ada sifat takwa lagi. Ali bin Abi Thalib berkata bahawa menurut Ibn Abbas yang dimaksud dengan kata-kata dan perdamaian yang lebih baik ialah memberi kesempatan untuk isteri bagi pilih antara bercerai dan tetap hidup bersama. Adalah lebih baik daripada membiarkan hubungan isteri itu, suami isteri itu berlanjutan lebih lama. Itu dia. Berbaik lebih baik lagi, walaupun ada pilihan suami teruk macam mana sekalipun, ya, tak berlaku adil pada dia, kita kena ambil jalan lebih baik lagi, iaitu kekal dalam perhubungan itu. Itu lebih baik. Wasulhu khair, maknanya, ya, kita biarkan hubungan tu, suami isteri tu lebih baik lagi daripada bercerai. Cerai tak baik, hubungan terus lebih baik. Sebab apa bila dah bercerai, macam-macam masalah. Macam-macam masalah. Kalau ada anak lagi, dah pening tengok. Anak tu macam Allah, na'udzubillah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberi contoh dengan mempertahankan Saudah bin Zam'ah tetap sebagai isteri baginda sesudah dia rela melepaskan haknya giliran bermalam dan memberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apalagi talak itu merupakan satu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana terkandung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isterimu walaupun kamu berusaha dan ingin sekali melakukan demikian. Kalau ada isteri banyak ni, 2-3 orang ni, kita tak akan mampu untuk apa? Untuk berlaku adil apa? Bukan maknanya berlaku adil kita tak mampu berlaku adil, kena bagi nafkah, ini kita bagi lebih, ini kurang, ni lebih, ni kurang, bukan. Itu adil kena buat sama rata. Adil ni apa? Dan jika kamu mengadakan kebaikan dalam segala urusanmu dan membahagikan apa yang kamu miliki secara adil serta takwa kepada Allah SWT dalam segala keadaan, ya, maka Allah SWT akan mengampuni kamu di atas kesalahan-kesalahanmu mengenai hubunganmu dengan isteri-isteri. Ini dia. Jika kamu dapat berlaku adil dalam hal zahiriah seperti pemberian belanja, ya, kita bagi belanja ni sekian-sekian ni, sekian-sekian, kita adil belanja. Adil lah, maknanya takkan adil kata sini semua nak 1,000 semua sama. Si dua ni ada anak 10 ke contohnya kan. Si nombor 2 ni ada anak 1. Ini bagi 10,000, yang ni nombor 2 pun bagi 10,000. Betul tak? Adil lah. Itu bini pertama, bini 2 abang bagi 10,000.
Ayang bagi 10, bagi 1,000 je. Lah. Bukan masuk macam tu kan, ikut keperluan lah. Dia bini pertama tu, dia anak ramai. 10 orang anak, seorang 100, seorang 1,000, 10,000 contoh lah kan. Anak kamu seorang, takkan 10,000. Dia contoh pembahagian Allah Alam, saya tak ada pengalaman lah. Kalau pengalaman boleh cerita. Kena lagi ada je. Ya. Jadi walaupun kita segi belanja dan nafkah semua dah adil, pemberian sandang pakaian pun kita bagi. Ni bagi 10, kita nak bagi 10 juga. Ni 10 baju, abang bagi dia 10 baju. 3 kereta bagi rumah pertama tu, bini pertama. 3 kereta, kita 1 je. Rumah sampai 3 biji bagi. Kita nak samakan tuntut lah isteri muda ni kan. Kalau tak belajar, betul juga lah saya. Nak sama kan? Okey, abang belikan. Sayang lah bini muda kan. Semua dia bagi. Dibaginya pakaian, kesempatan, giliran bermalam, semua bagi. Giliran pun lengkap. Maka tidaklah kamu akan mendapat berlaku adil dalam mencurahkan rasa simpati. Tak bolehlah dalaman je kan. Kasih sayang. Boleh ke sama saya sayang? Boleh banyak-banyak sayang gini. Tak boleh. Kasih sayang kan. Mesti ada terlebih terkurang kan. Itu tak boleh. Dan bahkan dalam syahwat nafsu pun tak sama juga. Ada. Yang tu dah 80 tahun, ini 30 tahun takkan sama kan? Takkan nak sama kan? Sebagaimana dikatakan Ibn Abbas, Mujahid dan lain-lain. Diriwayatkan Ibn Hatim, Ibn Malikah bahawa ayat ini mengenai Siti Aisyah radhiyallahu anha yang di antara para isteri Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh baginda yang mengaku dia tidak dapat memaksa hatinya berlaku adil. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma hadza qismi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amlik." Ya Tuhanku, inilah pembahagian yang dapat aku berikan mengenai hal-hal yang dapat aku kuasai. Apa yang Nabi kuasai itu dia boleh, dia bagi. Maka jangan engkau sesalkan aku dalam hal-hal yang kau kuasai. Ya Allah Ta'ala yang berkuasa dan tidak Nabi kuasai, iaitu apa? Yakni hati. Nabi tak boleh nak menguasai hati dia, nak bagi kasih sayang, nak bagi-bagi semua tak mampu. Allah Ta'ala berfirman, walaupun kamu tidak dapat berlaku adil kerana kamu tidak dapat menguasai hatimu, janganlah kamu terlampau cenderung. Ya. Ayat yang seterusnya, habis dah ni. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Walaupun kamu tidak dapat berlaku adil kerana kamu tidak dapat menguasai hatimu, ya, janganlah kamu terlampau cenderung kepada yang kamu cintai sehingga menjadikan yang lain tergantung-gantung. Cinta sangat kepada bini yang mula, contoh lah kan. Tak adalah berlaku kat sini ya, tempat lain. Contoh dia sayang sangat, contoh kepada isteri yang muda je. Dah. Yang isteri pertama tergantung-gantung. Ibarat kata macam mana tak bersuami, mana tak ada pun lelaki. Makan minum tak terus. Ada berlaku tuan. Ya. Minta zakat lagi. Minta zakat. Tapi duit zakat tu bukan nak bagi nafkah. Sampai ini pertama tu pergi jumpalah mengadu. Suami tu macam-macam minta. Kalau dah minta zakat tu tak mampu lah. Dah minta zakat tu mana tak mampu. Tapi nak kahwin juga. Kalau dia nak minta zakat bagi sama rata tak apa. Tak bagi. Minta zakat tapi tak bagi suami isteri mengadu. Isteri pertama tu sampai tak tahan mengadu, kata suami dia abaikan tanggungjawab. Inilah yang berlaku dalam Allah SWT firman awal-awal lagi lah. Janganlah kamu walaupun sayang kepada bini muda tu, jangan jadikan sebagai orang yang tak bersuami dan tak pula bebas tanpa suami. Dahlah dia tak ada apa-apa, macam suami tak ada pun, nak keluar pun tak boleh, tak bagi. Tak bebas. Kau jangan keluar keluar siap. Bagi warning lagi bini dia kan.
Duduk je rumah. Duduk rumah disediakan makan minum tak apa. Duit ditinggalkan. Dalam akaun ni beribu-ribu kan. Tak apalah, boleh order je Grab. Order kan. Apa tu? Panggil apa tu? Pepandang. Umur barang order. Kalau ada duit akaun ni semua Shopee. Lagi layan Shopee. Macam-macam barang dia order. Esok sampai lagi Shopee. Esok sampai Shopee. Contohnya kan. Ada duit dalam akaun. Kalau tak ada apa nak digaya, tengok je lah. Jadi tuan-tuan sekarang ni, kalau orang offer murah-murah tu, tengok Shopee je. Bukan tu tuan beli kat Shopee tu. Kalau orang ada iklan barang-barang kan, tengok kedai macam harga, tengok Shopee apa harga. Wheelchair yang mana apa, adik ipar saya tu dapat bantuan baru ni aksiden kemalangan. Cerita sikit lah. Yang kena tempat kontena baru ni masa PKP ni. Sekarang dia alhamdulillah lah panjang umur. Cuma dia bila operate dia lumpuh kaki dia. Lumpuh tak boleh jalan, dia wheelchair dulu ada katil. Tapi dia boleh lah duduk tapi kalau wheelchair mula-mula tak boleh. Ada tambahan baik lah alhamdulillah lah, berkat tuan-tuan. Jadi dia dapat harga kursi tu dibanding dengan Shopee berapa ratus. Boleh dapat harga tu. Kan tak? Dia dapat harga kursi tu dapat 3,000. Dia dapat dengan nilai 3,000. Tengok dalam Shopee tu 1,000 lebih tak sampai. Mandi contoh lah kan. Kadang-kadang saya tengok ada orang baru buat live kan. Dia jual barang. Dia suka tengok Facebook ni, tengok dia jual barang apa kan. Kita tengok balik harga. Dia kata harga barang kat luar tu harga mahal. Saya jual murah je. Memang ayat orang niaga kan. Dia tengok Shopee murah boleh tu. Harga puluh-puluh je dia kata ratus-ratus. Dia jual harga antara tu. Tengok tuan-tuan. Nak banding harga Shopee je. Bukan saya nak promote tuan-tuan beli tak. Sebab kita ingat tertipu lah. Dan sekarang ni orang ambil kesempatan. Tapi itulah Shopee pun ambil kesempatan juga. Apa kesempatan dia? Setiap kali anda kena bayar punya cas hantaran. Itu kelemahan dia lah. Tapi murah tak apalah. Semua barang ada. Apa saja barang boleh beli. Ada kata kalau dia sediakan duit kat bini dua dia, tak apalah. Ni duit tak bagi, akaun pun kosong. Kosong bukan apa, kosong duit pun banyak. Habis dia sapunya suami ni. Dah. Sapu habis harta semua dia ambil semua. 1 sen pun tak ada, makan minum pun tak ada. Jadi akhirnya tak bebas seperti tak ada namanya tak bebas lah, pergi mana-mana tak boleh. Kemudian seolah-olah tak pusam. Inilah yang ambil Allah SWT larang. Ya. Diriwayatkan Abu Darda As-Salisi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW sabda, "Man kanat lahu imra'atan fama la ila ihdahuma jaa yaumul qiyamah wahidu syaqi saqitun." Siapa yang beristeri dua, ni peringatannya. Yang isi yang tak diisi tambah lagi tu tak adalah, tak perlu takut lah benda ni kan. Ini peringatan yang kedua, lalu cenderung kepada salah satu di antara keduanya. Cenderung yang kedua satu kan. Maknanya giliran tak ikut apa semua ni semualah. Tak berlaku adil lah tu maknanya. Ya, dari segi zahiriah ya. Dia cenderung kepada salah satu je. Dia akan datang pada kiamat dalam keadaan separuh badannya cenderung miring, sengit. Badan dia sengit. Kadang-kadang sengit tak? Tak sempurna lah. Jadi bila sengit tu orang nampak lah. Dulu kahwin ni orang kenal, orang nampak orang kenal lah kan. Itu trademark dia, tanda dia kan. Jalan sengit esok kat akhirat tu. Jadi tuan-tuan kalau tak berani jangan nak kahwin dulu. Satu cukup lah, besok boleh lah tegak sikit kan. Kalau sengit orang nampak semua. Tapi kalau tegak tu alhamdulillah syukur lah. Tak? Itu hebat lah tu. Mudah-mudahan lah yang sini tu semua dipermudahkan semua. Tuan-tuan kalau nak kahwin lagi kahwin lah. Ini cabaran dah. Cabaran. Janganlah cenderung, itu usaha lah kan. Itu cara dia. Belajar lah. Belajar supaya adil. Dan jika kamu mengadakan kebaikan dalam segala urusanmu dan membahagikan apa yang kamu miliki secara adil serta bertakwa kepada Allah SWT, ya kita buat baik, urusan baik, bahagi apa yang kita milik secara adil, Allah SWT akan ampunkan dosa kita. Ini pengampunan Allah. Dan atas kesalahan-kesalahan kita mengenai hubungan dengan isteri-isterimu, Allah ampunkan dosa semua dah. Itu dia.
Demikianlah Allah SWT berfirman, yang dilanjutkan dengan ayat 130 yang bermaksud jika kedua suami isteri itu terpaksa bercerai. Inilah sekali ayat dia. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Jika kedua suami isteri itu terpaksa bercerai dan berpisah, last sekali, tak boleh juga ya buat aduan apa semua dah tak jalan juga, puasa juga bercerai. Daripada merana sepanjang hidup, tapi dikatakan orang ramai musibah ataupun bala ataupun mudarat lebih lagi. Kalau meneruskan perkahwinan, maka terpaksa bercerai. Kau jangan cerai suami kau tu apa? Jangan ceraikan dia supaya susah. Apa susah? Katalah terpaksa juga disebabkan yang munasabah kan. Itulah sekali tu. Maka Allah SWT akan beri kecukupan kepada masing-masing. Tak? Kalau itu jangan terbaik, kita ikut cara yang baik bercerai. Tak? Daripada tergantung macam tu je, nak kata kahwin macam tak kahwin, baik cerai. Contoh katalah kan. Maknanya kita ikut perintah Allah, cara yang baik. Allah perintahkan apa? Kalau kamu tak nak buat apa semua, tak mau melaksanakan tanggungjawab, tinggalkan, pisahkan je. Itu perintah Allah. Dapat pahala ikut perintah Allah. Tapi benda tu memang tak baik je kan. Kesan tu memang ada tak baik. Tapi insya-Allah masing-masing akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi ganti yang lebih baik untuk kedua-duanya. Allah akan bagi isteri yang baik daripada yang juga sebelum juga, suami yang baik sebelum juga. Allah ganti yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Allah SWT maha luas gunanya, lagi maha bijaksana. Jadi Allah SWT yang maha kaya. Bukan seorang dua je kat dunia dia, ramai lagi. Ramai lagi. Tapi kadang-kadang kesilapan kita kena koreksi diri sendiri. Apa kesilapan kita? Apa kelemahan kita? Disebabkan apa? Berlakunya hubungan ni tak baik ni, hubungan tak betul, hubungan jadi punah-ranah sebab apa? Cek kesalahan kita dulu. Dah baiki kesilapan kita, bertaubat. Pelaparangan kita ini tak sembahyang, jenis kita suka mementing diri sendiri. Ada tuan-tuan, dia belanja diri sendiri je. Dia tak fikir bini dia. Ada jenis tu, kahwin pun dia fikir diri dia. Dia buat hal dia je, ada. Kalau tak bertaubat, dia kahwin sama juga. Kahwin lain, berada juga perempuan lain tu. Jadi, kena ubah diri sendiri. Sedar kesilapan. Orang yang terbaik lah, orang yang mengetahui kesilapan dan memperbaiki kesilapan ni. Orang yang dikatakan manusia yang terbaik lah, orang yang mengetahui dosa, tahu dia berdosa dan bertaubat dosanya. Jangan jadi orang yang dah beramal, tapi tak tahu dia sebenarnya orang yang berdosa dan tak bertaubat daripada dosanya. Allah lebih suka orang yang tahu dia berdosa dan bertaubat lebih daripada orang beramal tak tahu dosa dia ada ke tidak. Buat dosa je, beramal juga tapi tak nak bertaubat daripada dosa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni menjadi panduanlah kepada kita. Jika kita dah berdua, dah berpoligami, inilah contohnya yang terbaik. Kalau belum, inilah jalan dia yang terbaik. Macam mana nak buat kan? Mana tahu ada tuan-tuan ada hati je kan? Hati semua nak ni. Orang lelaki semua nak lebih. Fikir-fikir balik, satu pun tak terjaga. Satu pun tanggungjawab tak lepas. Dia fikir-fikir balik lah. Tapi kalau ikut fikir yang keadaan sekarang ni, perempuan lebih ramai, keperluan tu lebih. Tapi bila fikir balik, kemampuan tak ada. Itu sendiri punya, orang kata ukur badan sendiri kan. Baju tu ukur sendirilah. Rasa tak mampu, jangan kita cek pasal lah kan. Lebih baiklah kita tanggungjawab yang pertama ni kita sempurnakan lebih baiklah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu saja yang mampu saya kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah daripada huraian tafsiran daripada tafsir Ibnu Katsir ni, Allah SWT bagi kita kefahaman tentang ayat Allah SWT, apa yang hendak pada kita, dan seterusnya dapat kita
dikasihkan lagi bagi kita insyaallah. Mudah-mudahan kita diberi rahmat dan juga keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min da'watin la yastajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.